Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Hari ini kita sambung lagi modul 8, pelarasan pada tarik imbangan dan penyata kewangan milikan tunggal. Dan hari ini cikgu akan terangkan pelarasan akaun nominal. Kita akan pergi kepada belanja prabayar. Sebelum ni kita dah belajar belanja belum bayar. Dan hari ini kita pergi belanja prabayar. Okey, ni dia pelarasan akaun nominal. Ini yang kita akan ajar, ini yang cikgu akan ajar ya, pelarasan akaun nominal. Sebelum ni belanja belum bayar. Yang warna hijau ni bermakna cikgu dah terangkan dan ada di video cikgu sebelum ni. Dan hari ni cikgu akan terangkan belanja prabayar. Yang warna biru ni bermakna cikgu belum terangkan lagi dan ini akan cikgu terangkan pada video cikgu yang akan datang. Jadi hari ini cikgu akan terangkan belanja prabayar ya. Okey. Baik, apa yang kita dikatakan belanja prabayar? Belanja prabayar merupakan belanja bagi tempoh perkaunan akan datang tetapi bayaran telah dijelaskan dalam tempoh perkaunan semasa. Kalau sebelum ni belanja belum bayar, ya, belanja bagi tahun semasa masih belum dibayar kan? Tetapi ni pula belanja prabayar, ya, belanja bagi tempoh perkaunan yang akan datang. Katalah tahun ni tahun 2021, belanja untuk tahun 2022 kita telah jelaskan. Jadi belanja yang telah kita jelaskan tu kita panggil belanja prabayar. Maknanya belanja untuk tahun depan kita dah bayar pada tahun ini, ya. Okey, antara contoh prabayar, insurans prabayar, gaji prabayar. Jadi kata kunci dia sebelum ni ialah belum bayar kan? Yang ni pula kata kuncinya ialah prabayar. Kalau belanja belum bayar ialah liability semasa. Belanja prabayar pula dia adalah aset semasa. Okey. Setelah segala pelarasan diambil kira, akaun-akaun itu akan ditutup. Akaun belanja tu akan ditutup ya dengan memindahkan belanja yang sebenar ke sebelah debit dalam akaun untung rugi. Sama seperti sebelum ni yang cikgu telah ajar belanja belum bayar. Manakala belanja prabayar dikelaskan sebagai aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Kalau belanja belum bayar, dikelaskan sebagai liability semasa. Belanja prabayar adalah aset semasa. Okey, contoh, kita lihat ya. Perniagaan Seri Nur telah menyewa premis dengan kadar 700 sebulan mulai Jun 2015. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015, jumlah sewa yang telah dibayar ialah 6,300. Okey. Jadi perniagaan Seri Nur telah menyewa premis dengan kadar 700 sebulan mulai. Jadi sekarang kita kena berhati-hati dengan tarikh. Ya, daripada Jun hingga 31 Disember, kita kena kira berapa bulan. Okey. Jadi maka belanja sebenar yang direkodkan dalam akaun untung rugi ialah RM700 darab dengan 7 bulan. Macam mana cikgu dapat 7 bulan? 7 bulan ialah daripada Jun hingga Disember. Cuba kita kira. Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. 7 bulan. Jadi 700 darab dengan 7 bulan, 4,900. Ini adalah sewa yang sebenar bagi tahun 2015. Okey, belanja prabayar yang direkodkan dalam penyata kedudukan kewangan ialah 6,300 tolak dengan 4,900. Ini adalah belanja yang sebenar. Jadi 6,300 yang telah dibayar oleh perniagaan Seri Nur tadi tolak dengan sewa yang sebenar, ya, ada baki 1,400 yang ini adalah belanja prabayar. Okey, jadi kita mulakan latihan 1. Pemilik Jaya Trading telah membayar insurans pada 1 September 2002
dengan premium berjumlah RM8,400 setahun. Tempoh perkahwinannya berakhir 31 Disember 2002. Apakah pelarasan yang perlu diambil kira pada 31 Disember 2002? Okey. Jadi pemilik Jaya Trading telah membayar insurans untuk setahun. Ya. Bermula 1 September bermula pada 1 September 2002. Jadi kita kena kira daripada 1 September hingga 31 Disember, berapa bulan? Daripada 1 September hingga 31 Disember, 4 bulan. Jadi bagi tahun 2002 hanya 4 bulan sahaja yang sepatut kita kira insurans yang sebenar bagi tahun 2002. Okey, jadi kita kiralah insurans sebenar untuk tahun 2002 ialah 8,400 yang dia bayar tu darab dengan 4 bulan sahaja. Dari 4 per 12 bulan, insurans yang sebenar tu ialah 2,800. Ini yang sebenarnya. Sedangkan dia dah bayar 8,400. Jadi yang baki tu ialah insurans apa? Ya, insurans prabayar. Jadi insurans prabayarnya ialah 8,000 tolak yang sebenar. Insurans yang sebenar untuk tahun 2002. Jadi yang baki ini adalah insurans prabayar. Jadi mana jawapan dia? A, B, C ataupun D. Okey, kalau kita lihat ni jawapannya ialah C. Okey, latihan 2. Perniagaan Dahlia telah membayar premium insurans berjumlah RM4,800 pada 1 Mei 2004 untuk tempoh setahun sehingga 30 April 2005. Dia dah bayar insurans untuk setahun. Tapi tahun kewangan perniagaan berakhir pada 31 Disember pada setiap tahun. Jadi kita kena kira insurans sebenar pada tahun 2004. Jadi mula dengan bulan 5. Jadi berapa bulan tu? Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okey, berapa bulan tu? Okey, 8 bulan kan? Daripada 1 Mei hingga 31 Disember ialah 8 bulan. Okey, jadi yang dah bayar 4,800. Jadi 4,800 kita darab dengan 8 per 12 bulan. Jadi insurans yang sebenar ialah 3,200. Dan baki dia adalah insurans prabayar. Insurans prabayar 4,800 tolak 3,200. 1,600 ni adalah insurans prabayar. Jadi jawapannya mana? Okey, jawapannya ialah C. Jadi cikgu harap pelajar dah boleh tahu macam mana nak mengira insurans, macam mana nak mengira belanja belum bayar dan belanja prabayar. Okey, kita tengok latihan 3. Sewa bulanan yang perlu dibayar oleh kedai Mona ialah 1,200. Jumlah sewa yang telah dibayar oleh kedai Mona bagi tahun berakhir 31 Disember 2006 ialah 18,000. Dia dah bayar sebanyak 18,000. Jadi kita kena kira sewa sebenarnya. Okey. Jadi kita lihat sewa sebenar bagi Mona ialah 1,200 darab 12 bulan kan? Iaitu 14,400. Dia dah bayar 18,000. Okey. Jadi akaun sewa dibayar ni kita kena debitkan bank. Dia dah bayar 18,000. Okey. Yang sebenarnya kita kena hantarkan ke akaun untuk rugi 14,400 kan. Sebab akaun untuk rugi nanti kita kena hantarkan ke sebelah debit. Okey, di sini kita kena cari baki dari segi pengimbangan. Okey, 18,000 bawa ke sini 18,000, 18,000 tolak dengan 14,400. Kita akan dapat baki HB 3,600. Dan baki ini kita bawa ke tahun 2007, baki BB 3,600. 3,600 ni ialah sewa prabayar kan. Okey, yang sebelum ni kalau untung rugi
Ya, dia bayar sikit jadi dia jadi sewa belum bayar, dia jadi di sebelah kredit kan. Yang ini di sebelah debit. Nampak? Dia jadi sebelah debit, dia adalah sewa pra bayar ataupun belanja pra bayar. Okey, kita dah tahu Yang ini perlu dihantar ke akaun untung rugi. Yang ini adalah sewa prabayar ni, dia adalah aset semasa yang perlu kita hantarkan ke penyata kedudukan kewangan. Okey, akaun untung rugi ni dia bagi tahun berakhir 31 Disember. Ni apa dia? Sewa dibayar. Sewa yang sebenar tadi kan? 14,400. Okey. Dan yang 3,600 tadi kita kena hantarkan ke penyata kedudukan kewangan di bawah aset semasa. Ya, sewa prabayar 3,600. Ini adalah cara bagaimana kita nak merekodkan sewa bagaimana kita nak merekodkan belanja prabayar. Okey, sekian. Terima kasih.